Kali ni saya nak kongsi sikit mengenai kisah di penjara Pudu. Saya kerja di penjara Pudu selama 2 tahun. Itu pada tahun 1991 sehingga 1993. Waktu itu saya sebagai timbalan pengarah penjara Pudu. Dan pengarahnya ialah Tuan Aziz Idris, iaitu adik kepada Datuk Harun Idris, bekas Menteri Besar Selangor. Selepas tu Tuan Aziz diganti oleh Tuan Donald Lui. Semasa saya jadi penguasa ataupun timbalan pengarah di sana, di Pudu pun ada bilik akhir ataupun banduan akhir. Banduan akhir. Banduan akhir ni maknanya banduan yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Bila sebut BA, maknanya bukan Bachelor of Art seperti kat universiti tu. Bachelor of BA ialah banduan akhir, iaitu mahkamah telah pun jatuhkan hukuman mati ke atas mereka. BA ni dua lah. Sama BA iaitu banduan BA, yang kedua ialah bilik BA ataupun blok BA. Jadi tempat BA ni yang pernah jadi sejarah lah, iaitu Botak Chin. Botak Chin juga pernah tinggal di BA itu sebelum dia digantung. Begitu juga dengan Jimmy Chua, tak silap saya, itu kes colek di penjara Pudu, juga pernah tinggal di situ. Mengenai BA ni banyaklah cerita-cerita seram lah, terutama dia orang kaitkan dengan hantu. Dan bila kita sebut pasal hantu ni, kita kaitkan waktu malam. Sebab kalau waktu siang tu tidak timbullah takut ke seram ke kalau sesiapa yang bertugas di bilik BA tu. Tapi kalau malam, ya adalah sesiapa yang ni tentulah berhadapan dengan perasaan yang. Tapi kalau tanya wada-wada ataupun pegawai yang bertugas di BA, dia tak rasa apa pun sebab sibuk dengan banduan. Maka dengan hantu-hantu tu pada dia dah biasa, tak ada apa pun. Saya nak cerita tentang pengalaman saya lah berkenaan dengan BA. Untuk makluman saudara-saudari, sesiapa yang menjadi timbalan penguasa dan ke atas, dia kena meronda malam tu. Dia kena meronda malam, iaitu di antara jam 11 malam hingga pukul 5. Kalau dia berpangkat timbalan penguasa penjara, iaitu satu crown lah, satu crown, satu mahkota di bahu dia ni, dia kena ronda setiap minggu 2 kali, iaitu di antara jam 12 hingga 5 pagi kita kena ronda. Kemudian besok kena masuk kerja. Itu yang memanglah, kalau sesiapa yang menjadi timbalan penguasa penjara ni, kalau kerja di penjara, antara perkara yang mencabar ialah kena ronda malam, iaitu antara pukul 5 hingga pukul 5 tu. Tapi biasanya pukul 12 hingga pukul 5 lah. Ada ronda pukul 3 pagi, ada ronda pukul 4.30, pukul 1.30, pukul 3.30. Jadi tiap-tiap minggu kita kena pastikan 2 kali seminggu. Itu dalam peraturan penjara yang kita tak boleh elak. Tapi oleh kerana menjadi timbalan penguasa umur masih muda, kita tak kisah tentang tidur cukup tak cukup ni. Enjin masih power lagi lah. Tapi kalau dah jadi timbalan penguasa, kalau umur dah 50 lebih, mungkin keupayaan ataupun tercabar jugalah dia punya fizikal je, kalau nak bangun tiap-tiap seminggu kena ronda 2 kali. Kemudian apabila kita dah dinaikkan pangkat daripada timbalan penguasa kepada penguasa ataupun pengarah, itu yang berpangkat penguasa dan ke atas, mereka kena ronda juga. Tapi bukan 2
kali seminggu, tetapi sekali seminggu. Sekali seminggu. Kalau siapa jadi pengarah ataupun penguasa dan ke atas, dia kena ronda seminggu sekali. Itu antara itulah jam 12 hingga pukul 5 tu. Okey, bila kita meronda tu, terpulanglah kita nak masuk blok ke, kita nak ronda di luar blok tu, kita lihatlah bagaimana keadaan banduan, bagaimana pegawai penjara mengawal. Jadi itu sebagai satu amalan ni dalam peraturan kita kena lakukan. Jadi apa yang berlaku ialah apabila meronda blok BA, blok Banduan Akhir ni, dan meronda blok yang ada tempat gantung, yang di situlah banduan digantung, dan di situlah banduan tu di bawah tu tempat doktor memeriksa mayat banduan yang digantung tadi. Kemudian kita di situlah tempat pintu untuk buat laluan mayat keluar dan membawa. Jadi kita kena ronda juga kawasan tu. Dan ronda ni terpulang. Ada yang meronda seorang diri, ada meronda pegawai incas malam tu akan ikut. Dia terpulang lah. Jadi mula-mula saya kerja di penjara Pudu ni, saya bila kena ronda lah pukul 1, kadang pukul 2, kadang pukul 3, pukul 4 malam tu. Ialah selama 2 tahun lebih tu sebagai penguasa. Tiap-tiap minggu bila kena ronda, sebelum kerja ni terasa sebab di Pudu ni tempat gantung banduan tu, tempat blok banduan tu, tempat Banduan Akhir BA, macam-macam sejarahnya macam-macam lah. Sebelum British dikatakan situ ialah tapak penjara ialah merupakan kubur, ya, perkuburan Cina lah. Dikatakan juga bahawa masa Jepun memerintah, di situlah tempat pancung dan tanam situ juga. Fakta atau tidak, tapi inilah cerita-cerita yang diceritakan oleh sesiapa yang bertugas itu. Jadi kalau kita lalu waktu malam seorang-seorang, tambah-tambah kalau hujan rintik-rintik gitu, cuaca mendung, kon angin pun, kalau lalu tempat gantung, tempat laluan mayat tu, kita terasa juga seram tu. Tapi kita sebagai pegawai, kita tak boleh lah, kita mesti kena kuat semangat. Kita anggap ini lah bisa tegar biasa. Pada suatu malam tu, masa saya ronda tu, waktu tu dah ada 2-3 hari dah ada orang kena gantung. Kita lalu sunyi jugalah. Saya tengok juga atas, tengok lalu tu, berhenti depan betul-betul tempat tu. Yelah, orang kata ada hantu macam-macam. Bila saya tengok, tak ada apalah. Kadang-kadang orang kata bunyi tu. Jadi saya tengok kiri kanan pun tak ada apa pun. Tak adalah nak kata orang tak ada kepala ke, ataupun mayat tu dekat jerjak ke, dekat pintu, tak ada. Itulah pengalaman saya tak tahulah pengalaman orang lain. Tapi memanglah setiap kali kita ronda penjara ni, bila lalu belakang bilik tempat gantung tu, kita akan rasa suspend lah. Setiap kali saya lalu di situ, saya akan lihat apa yang ada. Sebenarnya tak ada apa-apa lah. Yang ada ialah Allah Maha Besar, sentiasa melihat kita. Kalau kata benda-benda gaib, hantu yang bilik gantung apa itu, saya tak pernah terserempak lah. Itulah nak beritahu pengalaman saya di penjara Pudu.